Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuklah lagi dalam minggu kedua untuk pembelajaran bahasa Melayu secara online. Online ni bermaksudnya dalam talian, bukan secara live tapi secara talian. Satu, cikgu membuat video, sama ada kamu gunakan video ini dengan sebaik-baiknya untuk pemahaman kamu ataupun kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey. Lanjut minggu kedua, cikgu teruskan saja untuk minggu kedua iaitu karangan jenis berita. Okey, sebelum Tani teruskan, Tani lihat dulu apa objektif karangan jenis berita. Okey, objektifnya ialah memastikan pelajar mengetahui format karangan berita. Okey, artinya bila ia membagi tahu karangan yang berformat, artinya ia masuk dalam bahagian B ataupun soalan kedua dalam O-level, iaitu soalan pertama iaitu karangan tidak berformat, dan soalan yang kedua ataupun bahagian B iaitu karangan tidak berformat. Jadinya bila ia menyatakan ada format, artinya ia masuk secara automatik dalam karangan berformat, iaitu karangan jenis berita. Okey, sebelum kita ni membuat karangan jenis berita, apa langkah-langkah sebelum membuat karangan? Seperti mana yang cikgu selalu bagi tahu anak kamu, dari dulu perlu memahami bentuk-bentuk kehendak soalan. Berita ni ada banyak. Berita tentang kebakaran, berita tentang kemalangan, berita tentang hal ehwal semasa, berita tentang keracunan, apa saja berbentuk berita yang masuk dalam karangan jenis berita. Satunya cikgu perlu kamu baca arahan ataupun soalan. Sama je macam dalam WhatsApp cikgu. Satunya cikgu baca arahan dan soalan. Jangan terus-terus lihat jawapan, terus-terus buat jawapan tanpa melihat ataupun membaca soalan itu secara sepenuhnya. Cikgu tahu memang kamu membaca, tapi kamu tidak baca sepenuhnya. Jadinya jangan lagi ulangi kesilapan yang sama. Sama-sama kita ni melatih diri untuk membaca arahan. Okay, yang pertama sudah cikgu terangkan tadi. Yang kedua, berita mesti menjawab soalan apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana. Okey. Artinya berita tu, dalam berita kamu tu apa saja jenis berita mesti ada mengandungi apa, siapa, bila, mengapa, di mana, bagaimana. Okey. Apa di apa? Nombor 3 apa? Menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi persoalan berita. Cuba betulkan apa yang menjadi persoalan berita atau maklumat kepada keseluruhan berita. Mesti kamu tahu apa berita kamu tu dulu. Contohnya pasal kebakaran rumah, baru kamu mesti tahu tu apa yang kamu fokuskan dalam kamu punya karangan. Kalau sudah tentang kebakaran, fokus pada kebakaran. Tidak ada kena-mena dengan kemalangan, tidak ada kemalangan dengan yang lain. Dan maklumat mesti kamu catat dulu, baca mana yang boleh berlaku, di mana yang berlaku. Okey? Jangan hanya ada idea tentang kebakaran terus kamu buat karangan. Sebab itu tak kamu akan menjadi lambat ataupun terstuck dalam bahasa putihnya membuat karangan sehingga ada idea pasal kamu indah menjelaskan peristiwa tu secara terperinci. Yang keempat, siapa, nama yang terlibat, perlu penjelasan lengkap, jika perlu sertakan usia pelaku. Okey, siapa yang terlibat dalam kebakaran tu? Contohnya Awang Hussein bin Matali, umurnya berapa? 50. Mesti kamu buat umur 50. Okey, supaya nampak berita tu satu berita yang orang bukan main-main, lengkap. Itu namanya karangan jenis berita. Ia berdasarkan apa, mengapa, bagaimana dan di mana tu, lengkap. Bukan hanya semata-mata hanya memberitahu kebakaran berlaku di sebuah rumah oleh seorang lelaki tua ataupun sebagainya. Mesti ada nama yang lengkap dan walau boleh ada umur. Bila berlaku, mesti kamu jelaskan bila ia berlaku.
kemalangan itu bukan hanya kamu beritahu semalam berlaku kemalangan. Kamu mesti jelaskan jam berapa, bila, bagaimana. Okey, mesti kamu jelaskan. Sebab karangan ini ada satu karangan yang lengkap. Bukan hanya kamu beritahu kemarin, 2 hari yang lepas, mesti kamu jelaskan jamnya, bila, waktu malam kah, waktu pagi kah, waktu tu orang tu berapa, tidur kah, makan kah, berjalan kah, mesti kamu jelaskan. Contohnya bila berlaku kebakaran, mengapa orang tu nak tahu jam berapa, mengapa ia nak tahu, mesti kamu jelaskan tu. Contohnya kalau ia tidur, kamu mesti beritahu ia time tu tidur, ataupun ia sedang berjalan, bila balik rumah baru mendapati kebakaran tu berlaku di dapur, mesti kamu jelaskan bila. Okey, seterusnya yang keenam, mengapa. Mesti kamu beritahu mengapa ia berlaku, apa puncanya ia berlaku. Sebab-sebab peristiwa berlaku. Jika sebab-sebab belum diketahui, nyatakan belum diketahui atau pihak polis masih belum mendapat bukti, atau kan kamu akan beritahu di akhir perenggan nanti. Okey, mengapa tu? Kalau kamu ada bukti, baru kamu jelaskan dalam perenggan kedua terakhir. Di mana? Okey, di mana, nyatakan di mana ia berlaku. Contohnya kalau di Kuala Belait, buat di Kuala Belait. Kalau ia berlaku di Dewan Pandan, bagi tahu di Dewan Pandan. Kalau berlaku di Bandar Seri Begawan, bagi tahu di Bandar Seri Begawan. Jangan hanya kamu bagi tahu sepintas lalu tanpa ada sebarang jawapan ataupun penjelasan. Okey, seterusnya bagaimana? Okey, macam mana ia berlaku? Hampir sama dengan mengapa. Bagaimana? Tapi mengapa tu ia lebih kepada macam mana ia berlaku, mengapa ia puncanya. Tapi bagaimana, contohnya pendawaian elektrik, ataupun kebakaran disebabkan oleh pendawaian elektrik. Kamu jelaskan bagaimana ia boleh berlaku kebakaran, bermula dari bilik mana, apa yang menyebabkan, apa yang hangus dulu, lepas satu macam mana ia boleh merebak, lepas satu macam mana ia menyelamatkan dirinya. Itutah yang dinamakan sebagai bagaimana, penjelasan mengapa ia bagi tahu punca, bagaimana ia menjelaskan punca tu, ia macam mana ia boleh merebak dan sebagainya. Macam kemalangan, kamu beritahu mengapa kemalangan tersebut berlaku disebabkan oleh tayar yang botak. Okey, tapi bagaimana, kamu mesti jelaskan ketika itu pemandu sedang memandu dalam keadaan dalam kelajuan yang agak tinggi, tiba-tiba terlanggar satu lubang yang agak besar dan menyebabkan tayarnya pecah. Ini juga berpunca daripada tayar yang botak, kerana tayar itu sudah agak nipis. Kamu jelaskan, itu dinamakan bagaimana. Okey, seterusnya format. Ini yang penting, format. Cikgu akan naikkan satu-satu. Cikgu akan buat secara ringkas saja, sebab untuk men-save kredit kamu, dan sekiranya persoalan pun kamu boleh tanya dari cikgu, tidak ada masalah. Okey, format. Mulakan penulisan dengan mencatat tempat huruf besar, diikuti dengan tarikh peristiwa itu berlaku. Mesti awal-awal ayat dalam perenggan pendahuluan kamu atau pengenalan, mesti ada nama tempat, semua huruf besar dan hari bulannya. Tahunnya apa ya? Hari bulannya saja, sama hari bulan dan bulannya, dan tempatnya. Contohnya kalau kamu lihat di sini ya, adalah contoh karangan. Kamu lihat contoh karangan. Kuala Belait 13 Jun. Mesti bermula dengan yang ini. Mesti bermula kalau karangan berita. Ini ia punya kunci formatnya. Kalau ada ni, automatik tak karangan kamu tu salah. Percuma, rugi tu. Kalau kamu tanya cikgu lah. Okey. Seterusnya selesai kamu beritahu yang tempat dan hari bulan, isi dalam pengenalan. Apa yang perlu kamu buat dalam pengenalan? Dalam pengenalan kamu perlu buat secara ringkas, fahami secara ringkas peristiwa yang berkenaan, termasuk tarikh, ini tarikhnya, dan masa peristiwa itu berlaku.
jam sekarang kamu melihat, sebaik-baik tulis saripati, artinya kandungan kepada peristiwa yang berkenaan dalam satu perenggan saja. Ringkaskan saja dulu. Tidak perlu kamu jelaskan secara lebih mendalam. Okey. Sebentar. Okey. Isi dalam pengenalan tadi yang cikgu kamu boleh lihat di sini, contoh, ia ringkas saja berita. Satu kejadian kebakaran rumah telah berlaku di kampung Pandan 7 tempatnya. Dan ia berlaku di daerah Black lah. Kalau kamu beritahu di kampung Rimba, semestinya di Bandar Seri Begawan lah. Ataupun di daerah Bunai Muara atau kawasan Bunai Muara 13 Jun. Okey, dan di kampung mana menjelaskan kira-kira jam. Ini yang cikgu maksudkan tadi, kira-kira jam 2:30 pagi. Mesti kamu jelaskan jam berapa. Mesti ada. Kalau tidak, sayang je karangan kamu tidak lengkap. Ia melibatkan sebuah rumah yang 2 tingkat yang dimiliki oleh orang budiman bin Haji Tengah, 45 tahun beserta isteri dan 2 anaknya yang lain. Ini kalau kebakaran. Kalau kemalangan, kamu ubah suai. Sama juga dalam keracunan makanan, kamu boleh ubah. Sekolah Blai 13 Jun, satu kejadian keracunan makanan berlaku di sebuah sekolah di kampung Pandan ataupun di sebuah sekolah yang bernama SMPJN dan sebagainya. Bila dan melibatkan beberapa orang pelajar dan beserta keluarganya ataupun beserta rakan-rakan sekelasnya, mesti kamu menyatakan secara ringkas. Ini secara ringkas pengenalan kejadian itu. Balon penerangan, balon lagi berpunca. Sebenarnya perenggan pertama penerangan secara ringkas tentang kejadian. Okey. Pastikan agar pengenalan kamu dapat menarik perhatian pembaca. Artinya menariklah. Macam mana kan menarik? Mesti beritahu lengkap satu kejadian kebakaran rumah. Walaupun ringkas tapi padat. Maknanya kalau kamu beritahu satu kejadian kebakaran rumah telah berlaku, tapi kamu dah beritahu di kampung 7, kampung Pandan 7, kamu dah beritahu pukul berapa dan siapa yang terlibat. Nampak karangan kamu tu dah jelas. Berita ni mesti jelas. Kalau berita yang baik, mesti jelas. Kalau ada penjelasan, artinya berita kamu tu belum cukup bagus lah. Dan Mekah pun anda nanti saja. Okey, ini kalau kebakaran rumah, kamu boleh tukar seperti keracunan makanan, kemalangan, apa sajalah. Sama juga kalau sudah semestinya benda-benda buruk. Berita tentang sukan, contohnya Kuala Belait 13 Jun, satu pertandingan bola sepak telah dianjurkan di Sekolah Menengah Pengajian Kampung Abu Bakar pada 12 hari bulan Jun sehingga 13 hari bulan Jun. Ia melibatkan beberapa sekolah di peringkat menengah. Itu namanya ubah suai. Membiasakan kita ni untuk mengubah suai, ambil idea dari sana tapi ubah suai. Okey, seterusnya gunakan bahasa yang ringkas tetapi padat. Ini cikgu sudah jelaskan, ringkas tapi padat. Okey, perenggan yang berikutnya ialah tentang huraian-huraian yang lebih panjang lebar. Nyatakan bahagian penutup secara ringkas. Okey. Sekurang-kurangnya 3 perenggan isi. 1, 2, 3. Sekurang-kurangnya ada 3. Yang perenggan kedua sebenarnya ia akan beritahu punca di mana. Okey, punca ni ingat dia di sini. Berpunca, ia akan beritahu puncanya dari mana, mengapa tadi yang dalam awal-awal cikgu terangkan tadi, mengapa kalau kamu lihat di sini. Okey, mengapa kan? Okey, puncak itu dipanggil puncak. Macam mana ia berlaku kejadian di pintas itu telah menyebabkan bilik tersebut terbakar dan merebak. Bagaimana dia? Selesai kamu beritahu mengapa, termasuk terus dalam bagaimana. Mesti kamu beritahu. Okey. Okey. Bagaimana, dan kalau dalam perenggan itu juga perenggan yang baik, kamu mesti beritahu siapa jadi saksi, siapa saja yang terlibat di sana. Selalunya kalau kebakaran mesti ada pihak bomba memberitahu. Ni artinya keseluruhan perenggan ini menceritakan tentang puncak dan bagaimana dan apa tindakan selepas itu. Keseluruhan kalau kamu lihat daripada karangan itu secara menyeluruh. Okey, sama juga menurut mangsa yang terlibat. Ni baru saksi. Perenggan kedua tentang
saksi. Siapa yang saksi ni? Menurut mangsa yang terlibat, orang beriman ketika kejadian tersebut dia sedang nyenyak tidur. Tuan rumah, ia berkata kalau rumahnya, ini memanglah ia yang saksi. So ia tuan rumah, kecuali berlaku kehilangan nyawa, baru kamu bertanya saksinya terdiri daripada orang sekitar ataupun orang yang melihat. Mesti kamu nyatakan siapa orang yang melihat itu. Bila berlaku bakaran itu, atau kalau kehilangan nyawa. Tapi kalau masih ada yang hidup, kamu mesti tanya. Melainlah kalau kemalangan. Kalau kemalangan ia cedera parah, kan kamu interview juga. Dan kamu soal orang yang kemalangan itu kan mesti juga saksi sekeliling. Tapi kalau macam kebakaran yang ada melibatkan nyawa ataupun ada kecederaan, kamu boleh tanya tuan rumahnya. Tapi kamu terangkan secara ringkas lah apa yang dinyatakannya di sana. Menurut mangsa yang terlibat, orang beriman ketika kejadian tersebut dia sedang nyenyak tidur, dia kemudian terjaga dari tidur kerana terhidur bawah asap. Ia ceritakan secara ringkas apa yang dilihatnya kerana ia adalah saksi. Okey, sekurang-kurangnya ada dua saksi. Saksi yang kedua, bininya Siti Maimunah. Okey, Siti Maimunah adalah isteri kepada orang beriman. Ia menceritakan apa yang boleh diselamatkan. Sama juga dengan kemalangan. Saksi yang kedua, siapa? Contohnya saksi yang kedua, ia memang ada di sana juga. Ia melihat macam mana ia berlaku. Ia boleh terangkan. Tapi kalau kebakaran lain. Kalau bukan suami isteri, kawan-kawan pun sama juga. Sama je caranya. Hampir sama macam ni. Okay? At least ataupun sekurang-kurangnya dua perenggan. Satu dan kedua ni, dua perenggan ni untuk keterangan saksi. Yang pertama tadi pengenalan kejadian secara ringkas. Perenggan kedua isi, mati masuk dalam isi. Isi itu iaitu kejadiannya secara penerangan, iaitu puncak dan bagaimana ia berlaku. Okey, yang ketiga dan keempat adalah untuk saksi. Manakala yang kelima selalunya ni yang kia penyelamat lah. Pegawai bomba dan penyelamat cawangan Kuala Belait Tuan Zamani Roslan yang ditemui menyatakan bahawa pihak bomba menghadapi kesukaran dalam usaha memadamkan kebakaran kerana ketiadaan pili bomba. Pili ni tempat dorang sambung hos satu bomba di kawasan berdekatan. Dia bilang semestinya macam ni, kamu boleh ubah suai, kamu boleh beritahu menghadapi kesukaran dalam usaha memadamkan kebakaran kerana kawasan tersebut agak sempit dan hingga menyukarkan pihak bomba untuk memasukinya dan memadamkannya, ataupun kamu beritahu kesukaran kerana api terlalu kuat dan susah untuk dipadam. Kamu boleh nyatakan, kamu punya kebebasan, karangan kamu kan, jadinya kamu punya idea sendiri. Dan penutup, secara ringkas kamu terangkan apa kesudahannya. Api kebakaran berjaya dipadamkan hampir sejam kemudian, ataupun kamu beritahu 10 minit dalam 15 minit, mana saja, terserah. Sebuah rumah telah musnah di api, manakala 5 buah kereta menghadapi kerusakan. Teruk jumlah kerugian dalam kebakaran tersebut dianggarkan mencecah RM100,000 Brunei. Jangan sampai 5 juta. Itu bukan rumah tu, atau lain satu istana satu. Walau bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Ini kalau ada kemalangan kan ya cikgu tadi. Kalau berlaku kemalangan, orang beritahu walau bagaimanapun dua kemalangan jiwa telah berlaku, iaitu sepasang suami isteri. Contohnya, ini penutupnya secara ringkas saja. Kamu nyatakan berapa lama ia dipadam, berapa kerugiannya, sama ada kehilangan nyawa atau tidak. Itu kalau kemalangan ataupun kebakaran. Tapi kalau sukan, kamu beritahu di sana perlawanan akhir berjaya ditamatkan pada jam mana, dan siapa yang menang dan berapa hadiah ia dapat, dan terdiri dari sekolah mana. Terserah kamu. Ya cikgu, kamu sudah tahun 9, cikgu harap ataupun memang jangkaan cikgu dah kamu memang boleh memberikan idea tersendiri dan boleh ubah suai. Dan sekiranya ada masalah macam mana membuat karangan jenis berita, baru kamu beritahu cikgu. Okey? Itu untuk karangan jenis berita. Okey, sudah dekat 20 minit tu. Banyak kredit kamu habis nanti.
Okey, seterusnya ayat biasa dan ayat songsang. Okey. Kamu sudah belajar ni barang ni waktu sekolah rendah dulu. Tapi dapat cikgu jelaskan lagi supaya kamu lebih terperinci. Okey. Ayat biasa dan ayat songsang. Ayat biasa dan ayat songsang objektifnya memastikan pelajar dapat membezakan di antara ayat songsang dan ayat biasa. Okey. Intinya kamu tahu macam mana format ayat biasa dan macam mana format ayat songsang. Cikgu pernah terangkan anak kamu kan ayat aktif dan ayat pasif, ataupun cakap ajuk dan cakap pindah. Ayat aktif selalunya ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Okey. Kalau lebih dapat cikgu terangkan lagi sekali ayat biasa dan ayat songsang. Susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah ataupun susunan ayat biasa. Susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah subjek campur predikat. Ayat songsang pula terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa, iaitu subjek dan plus predikat. Artinya ayat songsang diambilnya daripada subjek dan predikat itu ditukarnya. Itu dinamakan transformasi. Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Maksudnya tu predikat itu kamu tukar ke depan. Hampir sama je dengan ayat pasif, tapi ada perbezaan sedikit. Kalau kamu ingat ayat aktif, ayat pasif kan subjek predikat, predikat subjek. Peringatan, perubahan ayat biasa ke ayat songsang berlaku tanpa ada penambahan perkataan. Kalau ayat aktif pasif ada perubahan oleh, ada oleh, dilakukan oleh, kalau kita ganti nama ketiga. Tapi kalau ayat songsang indah dan tanpa ada penambahan imbuhan. Artinya kalau ia menumbuk, dia jadi ditumbuk, tetap dia menumbuk. Kerana perubahan di dalam ayat melibatkan perubahan kedudukan perkataan sahaja. Dalam ayat melibatkan kedudukannya saja ditukar. Kalau ayat pasif indah, imbuhan yang kamu tukar dan ada perkataan oleh. Okey, seterusnya. Jika ada menambah perkataan atau imbuhan, ayat songsang anda salah dari segi binaannya. Ini dah sebegitunya. Kalau ada penambahan imbuhan ataupun perkataan salah di ayat songsang kamu, berbeza dengan ayat pasif, ulang balik, cek nota yang cikgu bagi dulu tentang ayat pasif. Kalau kamu lupa lah. Okey, formula ayat songsang. Ini formulanya. Macam mana tadi kan tahu ia ayat songsang? Dia membeli buku di kedai itu. Cara songsangan ayat ia ada banyak. Ini cikgu 1, 2, 3 ni supaya kamu faham. Ayat biasa 1, 2, 3 ni susunan dia membeli buku di kedai itu. Subjek, predikat. Subjek, predikat. Membeli buku, ini ayat keterangan. Subjek, predikat, ayat keterangan. Ini kira predikat lah. Ini kira predikat lah tu. Okay? Bila ia ditukar menjadi ayat songsang, jadi lihat yang ayat songsang, apa saja formulanya ni, ditukar terbalik macam ni, ia dipanggil ayat songsang. Okey? Yang biasa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu lihat. Contoh ayat songsang. Bila diterbalikkan 2, 3, 1. Membeli buku di kedai itu dia. Imbuhan ini ditukar dan dia itu dibelakangkan. Kalau untuk ayat pasif, lain kan, buku itu dibeli oleh dia di kedai itu. Buku dibeli oleh dia di kedai itu. Dia ni kata-kata ganti nama ketiga. Oleh, ada oleh. Buku dibeli di kedai itu oleh dia pun boleh, atau buku dibeli oleh dia di kedai itu. Itu kalau ayat pasif. Kalau ayat songsang tak, ia nak akan tukar ini. Ada mem. Itu bezanya ayat aktif tukar ayat pasif, ayat biasa tukar kepada ayat songsang. Ayat songsang ia nak tukar imbuhan, masih ada imbuhan. Membeli buku di kedai itu dia.
Ini contoh ayat Songsang pertama. Yang 231 ayat biasa 1 2 3 kan? 2 3 1. Sama juga dengan 2 1 3, masih juga ayat Songsang. Membeli buku dia di kedai itu. Macam mana tadi kan tahu ayat Songsang? Niat saja imbuhannya dia ditukar. Confirm sudah ayat Songsang. Walaupun ditunggang terbalikkan formulanya tu. Sama juga formula yang ketiga 312. Di kedai itu dia membeli buku itu. Masih juga sama. Salahnya sebab apa? Ni yang punya kata kuncinya ni lah. Membeli. Dan ia nada penukaran dan bunyinya ganjil. Senang sih kalau bunyinya ganjil memang tersalah tu. Sama je dengan contoh ayat formula yang keempat 321. Di kedai itu membeli buku dia. Sama je masih salah sebab ni sudah nampak kesalahan tu. Okey. So apa cikgu cakap kesalahan? So ayat biasanya ni lah. Dia membeli buku di kedai itu. Ini yang lurus. Ini yang ayat biasa yang lurus. Okey. Jadinya apa kata kunci dalam ayat biasa dan ayat Songsang ini ialah ayat biasa subjek di depan, predikat di belakang. Manakala ayat Songsang predikat di depan, subjek di belakang dan tidak menukar imbuhan dan juga tiada penambahan. Itu dinamakan ayat Songsang. Berbeza dengan ayat pasif. Kalau kata ganti nama ketiga ada oleh dan imbuhan mesti ditukar menjadi di. Okey, ingati balik. Buka balik nota ayat pasif lah kalau kamu dah ingat apa itu ayat pasif, ayat aktif, ayat pasif. Okey. Ayat aktif itu ayat biasalah. Okey. Ayat aktif dipanggil juga ayat biasa. Ini contohnya ayat biasa dia. Okey, itu saja penerangan cikgu. Kalau masih indah faham, boleh tanya cikgu dalam WhatsApp secara private ataupun dalam GC. Cikgu tidak ada masalah. Okey. Video ni untuk menjelaskan kamu lebih baik lah. Tapi kalau masih indah faham, kamu boleh tanya cikgu. Dan jangan lupa buat latihan ayat Songsang, ayat biasa dan ayat Songsang dalam link yang cikgu bagi dalam WhatsApp. Okey. Karangan cikgu dah dapat bagi latihan dulu. Tunggu buka sekolah nanti baru cikgu bagi latihan. Sebab payah ni kalau cikgu akan meraih waktu atau payah untuk kamu membuat secara online. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga kesihatan diri dan sentiasa jaga kebersihan.